Baik, polemik mengenai usaha waris Kesultanan Sulu terus menjadi tajuk utama berita sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Malah kita juga lihat ia semakin menjadi mainan politik apabila terdapat permainan saling menyalahi antara satu sama lain. Tetapi untuk kita memahami langkah terbaru kerajaan iaitu menubuhkan pasukan khas bagi menangani isu tuntutan waris Sultan Sulu yang mana jemaah menteri telah bersetuju menubuhkan pasukan khas bagi meneliti, memantau serta merangka tindakan berlunaskan undang-undang sewajarnya bagi menangani isu tuntutan waris Sultan Jamalul Kiram II, Sultan Sulu terhadap kerajaan Malaysia. Kita nak terus bersama dengan pensyarah pengajian Undang-Undang USIM, Dr. Nur Fajri Ismail. Selamat tengah hari, Doktor. Ya, selamat tengah hari, Gigi. Ya, Doktor, apa mungkin rasionalnya penubuhan pasukan khas ini dan juga harapan kita terhadap penubuhannya? Okey, rasional bagi penubuhan uh, pasukan petugas khas ini adalah bagi tujuan untuk melihat kepada tuntutan daripada waris Kesultanan Sulu, dan dia sesuatu yang perlu kerana dia melibatkan, kita boleh katakan sebagai satu final closure lah kepada tuntutan ini. Dan ada beberapa harapan sebagaimana kalau kita dapat lihat daripada pihak awam yang tertanya-tanya berkaitan isu ini. Dan kalau saya boleh nyatakan di sini adalah keanggotaannya nanti, moga-moga adalah keanggotaan di antara Sabah dan juga Putrajaya, kerana kita kena melihat kembali bagaimana pasukan petugas khas ini perlu merangka strategi, yang mana terdapat dua strategi lah kalau saya boleh cadangkan di sini, iaitu melakukan penilaian risiko, iaitu pasukan petugas khas ini akan membuat legal risk assessment dan juga litigation impact assessment. Kerana dalam konteks ini kita dapat lihat Kesultanan Sulu telah pun membawa tuntutan ini ke timbang tara antarabangsa dan telah pun ada award ataupun final award berkaitan. Saya kira satu lagi yang penting bagi pasukan petugas khas ini adalah apabila telah dibentuk, maka diharapkan bahawa aktiviti dan juga perlu ada laporan rasmi lah supaya dapat diketahui oleh pihak umum, kerana sudah semestinya apa jua kesan yang akan berlaku adalah dia akan menggunakan dana awam. Seterusnya kalau saya boleh sentuh seperkara lagi berkaitan pasukan petugas khas ini adalah isu berkaitan saya sebutkan tadi final award. Dia ada dua isu di sini. Satu isu award yang dikeluarkan oleh Timbang Tara di Spain. Kita dapat tahu bahawa award ini telah pun dikeluarkan dan kerajaan Malaysia telah pun membuat bantahan di mahkamah di Spain. Dan bagi tujuan ini tindakan yang perlu dilakukan oleh pasukan petugas ini adalah memastikan bahawa final award ini perlu dibatalkan. Kerana kalau kita dapat lihat dalam dalam konteks undang-undang timbang tara antarabangsa, Mahkamah Tinggi di Spain adalah merupakan mahkamah tinggi kita panggil supervisory court dan juga enforcement court. Supervisory maksudnya kita dapat lihat di sini bahawa bagaimana cara keputusan itu dikeluarkan oleh arbitrator ataupun penimbang tarikh itu. Jika ia benar-benar tidak mematuhi sebagaimana undang-undang timbang tara di peringkat antarabangsa, maka keputusannya sudah semestinya lah tidak boleh diiktiraf dan tidak boleh dikuatkuasakan. Perkara kedua adalah berkaitan dengan keabsahan surat ikatan pemberhentian ataupun deed of cessation, yang mana selama ini dia merupakan satu dokumen yang dirujuk oleh Kesultanan Sulu, yang mana mereka juga membuat tuntutan berdasarkan kepada surat ikatan tersebut. Yang menariknya adalah surat ikatan ini ditafsirkan sebagai satu perjanjian oleh penimbang tara tersebut. Maka kalau dapat lihat ia dikategorikan sebagai kontrak. Dan dalam konteks ini keabsahan surat ikatan pemberhentian ini sangat penting untuk dibawa di Mahkamah Malaysia, kerana kita dapat lihat bahawa Undang-Undang Malaysia terpakai dalam konteks melibatkan konflik surat ikatan ini. Dan dalam konteks ini juga kita dapat lihat bahawa oleh kerana ahli keluarga Kesultanan Sulu ini menyatakan bahawa kontrak ataupun surat ikatan ini terpakai kepada waris mereka dan juga kepada mana-mana pihak yang terkemudian
termasuklah mereka menyatakan kerajaan Malaysia kini apa kata orang tu inherit, mewarisi perjanjian ini, maka sudah semestinya lah perlu ada satu deklarasi tertentu dan deklarasi itu perlu datang daripada mahkamah di Malaysia. Ini kerana kerajaan Malaysia pernah membawa permohonan untuk injangsi menyekat daripada Timbang Tara Spain untuk mengeluarkan keputusan pada tahun 2020 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan juga Mahkamah Tinggi tersebut Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan Mahkamah Tinggi tersebut telah buat keputusan bahawa Kesultanan Sulu telah membawa kes ini terlebih dahulu pada tahun 1939. Ini bermakna mereka dah menyerahkan bukan budi bicara tetapi bidang kuasa tersebut. Oleh itu sangat penting bahawa satu deklarasi perisytiharan dan sebagainya itu diputuskan di Malaysia sebagai undang-undang yang terpakai dalam konteks ini dan bukan di peringkat timbang tara antarabangsa. Ya, Doktor, 3 perkara utama yang mungkin perlu dititik beratkan oleh pasukan ni. Pandangan Doktor. 3 perkara utama sebagaimana saya nyatakan tadi adalah perlu membuat penilaian risiko. Sudah semestinya kalau kita dapat lihat Menteri Yang Berhormat Menteri Undang-Undang mengatakan bahawa Malaysia tidak mahu mengakui liability oleh kerana mereka ataupun Malaysia tidak mengiktiraf Kesultanan Sulu. Namun demikian kita dapat lihat kita kena respon ataupun kita kena memastikan bahawa final award ini dibatalkan. Itu adalah misi yang pertama. Misi kedua adalah berkaitan penilaian risiko yang saya maklumkan tadi, iaitu legal risk assessment dan juga litigation impact assessment. Dalam konteks ini, pasukan petugas khas tersebut, saya kira kita AGC Malaysia mempunyai bahagian antarabangsa yang benar-benar berkredibiliti dalam sebarang pertikaian di peringkat antarabangsa. Jadi yang kedua adalah perlu dibatalkan final award ini. Manakala yang ketiga, saya katakan tadi, keabsahan surat ikatan ini. Kalau misal kata tidak ada satu perisytiharan daripada Mahkamah Malaysia, sudah semestinya lah tuntutan ini akan sentiasa dan berulang kali. Dokumen ini akan dirujuk oleh Kesultanan Sulu dan kemungkinan besar proses timbang tara boleh berlaku di mana-mana sahaja negara di dunia. Jadi ini yang kita dapat lihat perlunya ada perisytiharan tersebut. Baik, terima kasih pensyarah pengajar Undang-Undang USIM Dr. Nur Fajri Ismail. Itu saja masa yang kami ada. Sedikit sebanyak Dr. Nur Fajri mengulas mengenai rasional penubuhan pasukan khas, isu tuntutan waris Sultan Sulu.